Akidah original sin merupakan akidah yang paling asas bagi penganut agama Kristian. Daripada akidah original sin ini, lahirlah akidah Trinity. Daripada akidah original sin ini, datangnya lah akidah incarnation, di mana manusia berdosa kerana mewariskan dosa bapa mereka Nabi Adam AS. Jadi untuk membersihkan dosa ini, Tuhan menghantar anak yang disayangi, incarnate in the form of Jesus, menjelma dalam tubuh manusia, dan akidah ini dinamakan akidah incarnation, penjelmaan. Kenapa Jesus menjelma? Untuk mati di tiang salib. Datanglah akidah yang ketiga, iaitu akidah crucifixion. Apabila Jesus mati di tiang salib, kemudian dikebumikan, kemudian hari yang ketiga dibawa naik ke langit, datanglah akidah yang keempat, iaitu akidah resurrection. Dan akidah resurrection ini membawa akidah yang kelima, iaitu akidah divinity of Jesus. Akidah yang keempat, resurrection, berarti kebangkitan pada kubur. Akidah yang kelima, divinity, adalah ketuhanan Jesus. Jesus sebagai Tuhan. Kemudian datanglah akidah sebagai juru selamat. Mereka yang percaya Jesus sebagai juru selamat, mereka adalah selamat daripada dosa warisan. So, segala apa yang saya sampaikan tadi berpunca daripada konsep dosa warisan. Apakah sebenarnya dosa warisan ini? Dosa warisan adalah dosa yang diwariskan oleh Nabi Adam kepada anak keturunannya. Buat makluman tuan-tuan pun sekalian, kisah Nabi Adam memakan buah yang dilarang oleh Allah SWT ada termaktub dalam Bible, ada juga termaktub dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan Nabi Adam makan buah yang dilarang oleh Allah SWT, lalu Allah murka kepada Nabi Adam AS, dan Allah buat Nabi Adam keluar daripada syurga, tinggal di muka bumi ini. Namun Nabi Adam bertaubat kepada Allah SWT. Nabi Adam bertaubat kepada Allah SWT, dan Allah terima taubatnya. Dan dalam Al-Quran dijelaskan, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam AS bermunajat kepada Allah SWT dengan mengutarakan beberapa kalimat memohon taubat kepada Allah SWT. Lalu Allah SWT jelaskan, fataba alaih, Allah ampunkan dosanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dalam ayat ini cukup jelas bahawa Allah SWT telah pun mengampunkan kesalahan Nabi Adam AS. Dalam ayat yang lain Allah SWT menjelaskan apakah doa Nabi Adam, iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Seandainya tidak kau ampunkan dosa kami, ya Allah, nasib kami akan tergolong bersama dengan orang-orang yang rugi. Jadi ayat ini secara jelas bahawa Al-Quran mengakui adanya kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam AS. Pelanggaran hukum perintah Allah SWT yang dilakukan oleh Nabi Adam AS. Namun demikian, Allah mengampunkan dosa Nabi Adam AS. Namun demikian, mengikut ajaran yang diajar oleh gereja kepada masyarakat Kristian yang dibawa oleh Saint Paul, kesalahan Nabi Adam AS ini terlampau besar dan tidak dapat diampunkan dengan taubat. Lantaran itu, dosa Nabi Adam ini diwariskan kepada anak keturunan Nabi Adam. Dan dosa inilah yang dinamakan dosa warisan, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil original sin. Namun demikian, apakah benar Bible mengajar ataupun ada ajaran dalam Bible bahawa seorang anak menanggung dosa yang dilakukan oleh bapa mereka sendiri? Apakah benar ini berlaku? Apakah benar kenyataan ini? Kita perhatikan apakah yang diajar oleh Bible. Sungguhnya apa yang diajar oleh Bible bercanggah dengan konsep dosa warisan. Kita lihat dalam Al-Zaki ayat yang ke-18, chapter yang ke-18 ayat yang ke-20. It is the one who sin who will die.
Bagi orang yang melakukan kesalahan yang melayakkan dia untuk dijatuhkan hukum bunuh, dialah yang perlu kena hukum bunuh. A son is not to suffer because of his father's sin. Seorang anak tidak akan menanggung kesusahan ataupun dosa yang telah dilakukan oleh bapanya. Demikian juga no a father because of the sin of his son. Dan demikian juga si bapa tidak akan mendapat balasan kerana dosa yang dilakukan oleh anaknya. Ayat ni secara jelas menyatakan bahawa, kita lihat kembali ya. Kita lihat kembali. A son is not to suffer. Seorang anak tidak boleh menderita, tidak boleh menanggung dosa because of his father's son. His father's sin. Kerana dosa yang dilakukan oleh bapanya. Ayat ini bercanggah dengan kenyataan original sin. Bapa kita Nabi Adam AS melakukan pelanggaran hukum, kesalahan, melanggar perintah Tuhan. Kenapa anak keturunan Nabi Adam yang menanggung dosa? Bahkan kenyataan original sin, akidah original sin ini secara terang bercanggah dengan ayat ini dalam Al-Zaki chapter yang ke-18 ayat 20, di mana ayat ini secara terang, a son is not to suffer because of because of his father's sin. Seorang anak tidak boleh menerima ataupun menerima dosa, menanggung dosa, kesalahan yang dilakukan oleh bapanya. Demikian juga bapa tidak boleh menanggung dosa, kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Dia sendiri yang patut menerima hukum. Ini dalam Al-Zaki chapter yang ke-18. Kita lihat dalam Old Testament juga, 2 King chapter 14 ayat yang ke-6. However, he did not kill their children, but followed what the Lord has commanded in the law of Moses. Ayat ini menjelaskan bahawa perutusan perundangan Nabi Musa AS, seorang ayah yang bersalah tidak boleh anaknya dihukum. Okey, demikian juga bapa tidak boleh dijatuhkan hukuman bunuh sekiranya anaknya yang bersalah. Parents are not to be put to death for crimes committed by the children. So, ayah dan ibu, orang tua ataupun ayah dan ibu, parents are not to put to death. So, ayah dan ibu tidak boleh dijatuhkan hukum bunuh kerana kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak mereka. So, ayat ini secara jelas bahawa bapa tidak menanggung dosa si anak. And children are not to put to death for the crime committed by their parents. Dan bapa, anak-anak tidak boleh dijatuhkan hukum bunuh lantaran kesalahan yang dilakukan oleh kedua ibu bapa mereka. Bahkan dalam ayat ini dijelaskan people are to put to death only for a crime they themselves have committed. Manusia hanya boleh dijatuhkan hukum bunuh dengan kesalahan yang mereka sendiri lakukan. So, apa yang disebutkan dalam Al-Zaki dan juga 2 King ini cukup jelas bahawa ayah dan ibu tidak boleh dihukum kerana kesalahan anak. Demikian juga anak tidak boleh disukum kerana kesalahan ayah dan ibu. Demikian juga anak tidak boleh menanggung dosa kesalahan yang dilakukan oleh kedua bapa. Bagaimana konsep original sin menyatakan bahawa anak Nabi Adam menanggung dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam AS? Bukankah ia bercanggah dengan ajaran Bible itu sendiri? Kita perhatikan dalam Deuteronomy. Kedua-dua ayat sebelum ini daripada Old Testament. Namun demikian, dalam Deuteronomy ini, juga dalam Old Testament menjelaskan parents are not to be put to death for crimes committed by the children. Ayat ini hampir sama dengan ayat dalam 2 King tadi. Ibu bapa tidak boleh dijatuhkan hukum bunuh kerana kesalahan anak mereka.
Demikian juga anak-anak tidak boleh dijatuhkan hukum bunuh kerana kesalahan ibu bapa mereka. Dan mereka yang salah sahajalah yang patut dijatuhkan hukum bunuh di atas kesalahan yang mereka telah lakukan. Apa yang saya nak gambarkan di sini tuan-tuan sekalian, beberapa ayat dalam Bible menjelaskan bahawa manusia tidak boleh menanggung dosa orang lain. Dia yang berdosa, dialah yang menanggung segala dosa-dosa ini. Walaupun ayah sendiri tidak boleh menanggung dosa anaknya, demikian juga anak tidak akan menanggung dosa ayah dan ibunya. Bukankah ayat ini selari dengan apa yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran? Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa huwa rabbu kulli syai' wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan seorang itu tidak membuat dosa melainkan kemudaratannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Al-Quran menegaskan bahawa wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang itu tidak akan memikul dosa orang yang lain. So, ayat-ayat dalam Bible dan juga ayat Quran ini menjelaskan bahawa orang yang berdosalah yang akan menanggung dosanya sendiri. Bagaimanakah konsep original sin yang menyatakan bahawa manusia menanggung dosa yang dilakukan oleh ayah ibu mereka Nabi Adam dan Hawa, dan dosa itu diwariskan? Sungguhnya akidah ini bercanggah dengan ajaran Bible itu sendiri. Apa yang saya nak tekankan, akidah original sin bercanggah dengan ajaran Bible.